Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana malam ini diberi kesempatan lagi kepada kita untuk sama-sama kita bincang supaya menguatkan akidah kita, mentahqiqkan akidah kita dalam kita syuhud ataupun dalam kita amal tentang sifat ketuhanan dan sifat kerasulan. Jadi malam ini kita teruskan lagi mengikut apa yang musannif dia kata. Dan menghimpun segala makna sifat ini, makna-makna sifat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dua kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dua sifat tu, yang mana dua sifat tu berarti la ilaha illallah, tiada Tuhan yang sebenar-benar disembah melainkan Allah. Maknanya tak ada dah Tuhan lain pada Allah. Maknanya Allah saja Tuhannya. Tapi dalam kitab-kitab kebanyakannya dia royak Tuhan lain itu sebut tiap umum saja. Jadi kita dalam pengajian kita ni kita kena buat lah sebut tiap umum tu sebab kita ambil sebut tiap khusus saja sebab Tuhan ni sebenarnya Allah saja. Lain pada Allah bukan Tuhan, semuanya makhluk. Walaupun dia mendabik dada, dia kata kita ni orang ahli kitab. Sebab kita dah bicara dah. Orang ahli kitab ni orang pakai kitab. Kitab berapa kitab asal? Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Jadi di antara pak ni hak mana je hak pakai kitab? Hak pakai kitab kita je, Islam je pakai kitab Al-Quran, pakai kitab tu. Tapi kalau pakai baca saja tak jadi amalan tu, tidak kira pakai jugalah. Kira tahu je lah. Jadi kita kena berimankan Al-Quran sebab dia salah satu daripada rukun iman, percaya akan kitab. Jadi Allah nisa je. So tu mana Tuhan nisa je. Kita gelar namanya Allah. Satu je. Tak ada dah lain. Kemudian Muhammadur Rasulullah. Muhammad ni pesuruh dia. Pesuruh dia, hamba dia. Kena faham juga makna Nabi Muhammad kita ni jo suruh. Jo kena suruh oleh Tuhan. Siapa hak Tuhan? Maka jangan ada dalam hati kita, perasaan kita dan pemikiran kita bahawa Nabi ni siapa juga hak dia. Tak ada. Tak ada. Hak dia siapa tu semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Tuhan suruh siapa, dia siapa. Kalau Tuhan tak suruh dia siapa tu, atas dia pilihlah. Jadi sebab semua rasul adalah nabi. Rasul ni kalau sebagai rasul, dia terima wahyu, dia kena royak perhabis kepada umat dia. Sebagai nabi, dia terima tu sama ada dia nak royak tak saya royak tu, dia pilihlah hak mana sahabat yang sesuai, yang boleh menanggung kepada wahyu ia sebagai nabi. Sebab wahyu sebagai nabi ni kebanyakannya hakikat. Kebanyakannya hakikat yang memberi makna syariat. Lah gitu. Kalimah yang pertama iaitu la ilaha illallah, memberi faedah akan ikrar
dengan menafikan ketuhanan yang lain daripada Allah. Itu pegang molek. Dari tulisan kitab ni dia kata menafikan ketuhanan yang lain daripada Allah. Jadi lain daripada Allah bukan Tuhan lah. Pakai rekah gitu. Dia kata Tuhan dia ni. Tidak Tuhan dia. Dia semua tu bukan Tuhan. Orang Buddha semua tu Tuhan dia. Bukan Tuhan. Sokong dia. Orang Kristian tu semua Tuhan. Bukan Tuhan. Kalau ada beranak bini. Orang Yahudi tu semua Tuhan. Bukan Tuhan. Sebab dia kata ada anak nama Uzair. Bukan dia. Uzair. Bukan dia. Bukan Tuhan belakang. Semua hak lain, hak kata agama tu pun bukan agama. Boleh kata pahamai je. Pahamai sahaja bukan agama. Sebab Tuhan mengakui inna dina indallah Islam. Agama di sisi Allah ni Islam. Jadi Islam sahaja agama dan Allah sahaja Tuhan. Dua kita dapat sini. Jadi kena pegang sungguh-sungguh dia. Dan saya selalu peringatlah benda tu. Jadi kalau tak faham kena baca molek. Pegang kemah-kemah bahawa Tuhan ni hanyalah Allah. Dan agama ni hanyalah Islam. Lain pada Islam bukan agama. Dan mengisbatkan baginya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengisbat atau mengiyakan. Hati kita yakin sungguh. Ya tu bukan ya saja. Ya yakin. Yakin ni percaya 100%. Tak kurang sikit habuk. Kalau kurang sikit dia panggil zan. Zan di dalam perkara i'tiqad tak sah. Dalam i'tiqad mesti yakin. Maknanya 100% percaya dan tidak ada zan, tidak ada syak dan tidak ada waham. Tetapi di dalam bab perkara amalan dalam fiqh zan tu boleh pakai lagi. Sekat zan lah. Sebab dalam fiqh banyak kita kata je yakin, tak boleh nak yakin. Kalau kita menghadap kiblat lah, duduk sini menghadap kiblat tu hanya zan semata-mata sebab tak nampak kiblat. Kita dengar orang kata je. Orang ukur, orang kata arah ni. Kalau kita menghadap tu betul ke tak betul dengan Kaabah tu. Tetapi kita zakat betul lah. Tapi kalau kita pergi Mekah tengok Kaabah tu, susah mana je. Dunia ni adat dia tu dia besar mana je. Kaabah tu. 30 kaki kali 25 kaki je. Orang pergi maya depan Kaabah tu mengacar mengadap lah lain lagi. Kaabah depan tu orang mengadap lah lain lagi. Apatah kalau kita jauh ni hanya kita letak zan sahaja. Lah gitulah. Dan hakikat Tuhan itu Tuhan yang disembah sebenar-benarnya. Tu. Maknanya hakikat Tuhan tu Tuhan itulah yang disembah. Tuhan itulah yang menyembah. Dan yang disembah sebenar-benar. Dan lazimlah bahawa ia Allah Ta'ala tu terkaya. Apa makna terkaya? Dia tidak berajak kepada makhluk. Dia tak ada hajat ni kepada makhluk ni. Makhluk ni tidak memberi faedah sedikit kepada dia. Tidaklah kerana kalau makhluk ni beribadat belaka, dia tu naik tagar ataupun standard. Naik standard. Kalau engkau belaka tu jatuh standard, tak. Tidak sekali-kali. Kita engkau ke, kita patuh ke, Tuhan tetap terkaya. Tuhan tetap tak ada berapa-berapa. Dan dia terkaya, dia tidak perlu pertolongan ke, gapo-gapo daripada makhluk. Tak ada. Bahkan kita bersifat iftikar Allah tu, dia berkehendak kepadanya oleh tiap-tiap barang yang lain. Maknanya, barang lain makhluk lah. Tuhan, dia tidak berkehendak pada makhluk sebab dia kaya dah. Makhluk wajib berkehendak kepada Allah. Kena kata wajib. Wajib berkehendak kepada Allah sebab apa?
gapo hok berlaku atas dunia ni kepada kita ni daripada dia berlaku. Nyawa nak udara dia, makan nak makanan dia, nak gapo, berok kecil nak kepada kemudahan dia, semua nak kepada Allah Ta'ala, maka tak ada tempat yang kita bergantung, sepatutnya Allah Ta'ala sahaja. Tidak kita bergantung kepada makhluk. Itu hak sebenar-benarnya. Tetapi zahirnya kita ni duk bergantung kepada makhluk. Tetapi mata hati kita tu jangan putus bahawa kita ni bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagu tu. Kecek je. Mujulah dan mutulu kawin. Alhamdulillah. Sana sikit. Mujulah apa ni dia mutulu. Akak bagi kawin kat lah sikit. Alhamdulillah. Mujur tu Alhamdulillah dah ada ya. Tapi tambah dengan Alhamdulillah lagi ujur tu kau comel. Maknanya kita tahu bahawa Tuhan lah tolong kita saat ni. Jadi beri dalam perut pedas air kita atau orang tu nyaksia nak tolong kita. Nyak telio nak tolong kita. Ni semua kerja Tuhan berlaku. Ya? Maka makna la ilaha illallah itu tiada yang disembah mereka tu betul lah. Tiada yang disembah dengan sebenar-benar pada nafsul amri, pada kerjaannya melainkan Allah. Jadi lagu mana-mana kerjaan hak kita semaya ke-apa ni semua ni adalah berhadap kepada Allah. Ataupun yang kita sembah tu ialah Allah. Lagu tu. Dan lazim daripada demikian itu bahawa la mustaghniyan an kulli ma siwa wala muftaqirran ilaihi kulli ma ada illallah. Artinya tiada terkaya daripada tiap-tiap barang yang lain. Maknanya selain pada Allah tak ada kaya. Tak ada kaya. Daripada Allah ke makhluk lah sebenarnya. Sebab disebut selain pada Allah ni, kita duduk terbayar tidak makhluk. Tak. Kalau selain pada Allah makhluk lah. Semua makhluk dalam manusia ke apa ni, tak ada pun kaya. Dan tiada yang berkehendak kepadanya oleh tiap-tiap barang yang lain. Jadi, hak lain daripada Allah tu tak ada. Kita kehendak ke dia, melainkan hak kita kehendak tu hakikatnya ialah Allah. Lagu tu. Kita minta tolong ke orang pun. Kita kata kita minta tolong tu, hakikatnya minta tolong pada Allah. Orang tolong kita, hakikatnya Tuhan tolong kita. Jadi, lagu mana-mana pun, kita ni berkehendak kepada Allah. Lagu tu. Dan bermula, ini lazim menghimpunkan ia akan segala aqaid bergantung dengan Tuhan. Maka istighna'nya Allah Ta'ala itu artinya terkaya daripada tiap-tiap yang lain itu melazimkan wajib wujudnya dan kidamnya dan bakanya dan mukhalafatu ta'ala lil hawadis dan qiyamuhu binafsih dan wajib sama dan basar dan kalam dan kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Atas kaul subut sifat ma'nawiyah. Jadi dah kita tahu dah Tuhan terkaya. Maka terkaya dia tu meliputi semua hak sifat-sifat hak yang telah diberitahu oleh Allah Ta'ala sebagaimana disusun oleh imam kita iaitu Hasan Asy'ari dan Al-Mansur Maturidi. Dia susun sebagai sifat 20. Dan ingat sekali lagi, sifat Tuhan bukan 20. Sifat Tuhan teramat banyak. Tetapi terkandung dalam 20 ni boleh terroyak.
Kalau kita reti satu-satu hak demo ni susun molek dia dalam 20 sifat tu, dia jangan kita engkar sifat 20 ni. Sebab apa tak boleh engkar? Sebab setiap sifat tu ada dalil Al-Quran. Kalau kita engkar, maknanya kita engkar kepada ayat Al-Quran. Ada orang kata, amo tidak engkar kepada ayat Al-Quran, amo engkar sifat 20. Iyalah sifat 20 tu dibuktikan dalilnya Al-Quran. Apabila kita tolak benda Al-Quran kata, kita menolak Al-Quran, kerana kita tolak rukun iman. Tak cukup rukun iman, batal keimanan kita. Dah gitu. Tak boleh kita kata, sifat 20 yang amo tolak kau tak. Sebab dia kata pada dengan kul huwallahu ahad, dia kata tak payah belajar sifat 20 tu. Ada orang kecek lagi tu juga. Tak boleh tolak sifat 20 ko, kul huwallahu ko tak boleh tolak belakang, sebab semua tu dinyatakan dalam dalil ayat Al-Quran. Dan kalau kita engkar kepada Al-Quran, sahih dah kafir. Lagi tu je lah. Jadi dia sebut sifat sini ni maknanya 20 sifat Allah Subhanahu Wa Taala tu itulah menunjukkan ada sifat yang terkaya dan ada sifat istiqor, berkehendak makhluk kepada Allah yang lagi akhirat dia royak. Jadi 20 sifat ni ialah ada depan ni, tetapi kita royak dululah. Dalam la ilaha illallah tu ada 20 sifat. Sifatnya sifat yang wajib, dan 20 sifat yang mustahil, dan satu yang sifat yang harus bagi Allah Ta'ala tu dalam la ilaha illallah. Tu bagi fahami secara tarikat. Gapo dalam la tu? La sebutir tu ada 5 sifat. Wujud, qida, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu ta'ala binafsih. Ada 5 sifat. Dan 5 sifat ni dicampur dengan depan sikit lagi tu, iaitu dalam la ilaha. Ilaha tu ada 6 sifat. Gapo dia? Sama, basar, kalam, sami'an, basiran, mutakalliman. Jadi jumlahnya ni 5 tadi. La tu ada 5, ilaha ada 6, campur 2 tu sebelah wajib. Sebelah wajib ni lawan sebelah mustahil. Ni nama dia sifat yang menunjukkan terkaya Allah Ta'ala. Menunjukkan sifat terkaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lah gitu. Illa ada 4 sifat. Sifat lagi apa dia? Haya, ilmu, kudrat, iradat. Kemudian Allah, la ilaha illa Allah wujud tu. Illa Allah. Dalam Allah tu ada 5 sifat. 5 sifat tu apa dia? Hayyan, aliman, basiran, mutakal, silap tu, tersilap. Maaf. Sifat hayyan, aliman, qadiran, muridan, wahdaniyah. Sekali lagi dah pasal silap ni. Maaflah tak tersasul. Jadi dalam Allah tak ada 5 sifat. Sifat kau dia. Hayyan, aliman, qadiran, muridan, wahdaniyah 5. Pak campur 5 saat ni 9, maka 9 sifat inilah dinamakan sifat iftikar bagi Allah. Maksudnya bergantung, berkehendak
semua makhluk ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berkehendak dalam setiap masa. Sekelip masa pun tak ada dia tidak berkehendak kepada Allah. Nak kata. Kerana jika tiada wajib bagi sifat ini, nescaya berkehendak kepada yang lain mengadakan. Jadi kalau Tuhan ni tak ada sifat kaya, tak ada sifat istiqah, maka ada makhluk ni berkehendak kepada yang lain atau kepada zat yang lain. Sedangkan bila kita sebut zat, hanya satu zat. Kalau dua zat, maka satu zat lagi itu nama dia sifat. Sebab itulah sifat Tuhan ni saja, sebab sifat zat ni adalah satu saja. Atau kepada mereka yang menolak daripadanya akan kekurangan. Jadi jika sekiranya ada dua zat, maka kuranglah. Jadi kurang lalu. Kurang lagu mana? Kalau hak ni buat dunia, yang hak sore lagi itu buat akhirat lah kita kata, maka lemahlah kedua-duanya. Sebab hak dunia tak boleh buat akhirat, akhirat tak boleh buat dunia. Jadi Tuhan ni mau suci daripada kekurangan. Dia belaka buat makhluk ni. Akhirat ke dunia dia buat belaka. Maka apabila wajib baginya segala sifat ini, segala sifat yang menunjukkan kaya dengan istiqor tadi, nescaya mustahilah oleh segala lawannya itu. Mustahil lawan sifat 20 ni 22 akidah. Mustahil itu campur dengan apa ni wajibat, mustahil elak dan juga jaiz, iaitu apa ni harus. Jadi hak wajib 20 sifat, mustahil 20 sifat 40, harus 1 41. Jadi 41 sifat ni yang terkandung di dalam la ilaha illallah. Tetapi kalau lepas ni dia ada pula pecahan banyak lagi yang menunjukkan sifat tu bertambah sehingga 50 aqaidul iman, lagu tu. Nantilah jadi ada ataupun ini telah kita bicara baru ni. Jadi kita bicara baru ni. Jadi hari ini selanjutnya lah. Daripada wajibat, mana sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, dan mustahilat dan sifat yang mustahil bagi Allah Ta'ala, dan melazimkan ia pula akan nafi wajib buatan sesuatu daripada segala mungkin dan meninggalkan perbuatannya. Ini harus. Harus bagi Allah Ta'ala. Jika tiada ni 41 sifat ni, 41 riwayat ni, nescaya lazimlah ketiadaan istighnanya Allah. Maka Tuhan itu tidak kaya lah. Bila tidak kaya, dia berhajat kepada makhluk. Lagu tu. Ingat, Tuhan tidak berhajat kepada makhluk sebab dia sudah terkaya. Bukan setakat kaya, terkaya. Apa makna terkaya? Dia tidak berhajat kepada makhluk. Lagu tu. Daripada memperbuat sesuatu itu atau meninggalkannya, maka ini satu akidah, iaitu akidah harus. Jadi
hak mungkin dia buat, mungkin dia tinggal tu, namanya sifat harus bagi Allah. Jadi dia sebut sini akidah harus. Maka jumlah barang yang lazim oleh istighna itu 23 akidah. 23 akidah. Jadi 23 akidah ni dia bila wajib 20 hak harus tu tadi dia sebut serupa 3. Jadi 23 akidah dia kata. Dan iftikar artinya berkehendak segala yang baharu kepadanya kepada Allah itu melazimkan hayat, kudrat, iradat, ilmu, kaunuhu hayyan, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman. Jadi semua tu 9 tu kaul subut sifat maknawiyah dan akan wahdaniyah, manakala wajib segala sifat itu mustahilah segala lawannya. Jadi sifat yang wajib hak 9 ni hak dia sebut sana ialah sifat iftikar Allah Taala. Maknanya makhluk ni berkehendak kepada Allah. Dan sifat tu ada belaka. Sifat sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah dia kata. Dan sifat apa namanya salbiyah pada, iaitu wahdaniyah tu sifat salbiyah. Gitulah. Maka jumlah barang yang melazimkan dia oleh iftikar itu 18 akidah. Jadi akidah iftikar ni dia bila 18 ni pasal apa? Pasal 9 wajib campur 9 mustahil jadi 18. Gitu. Dan kalimah yang kedua, kalimah yang kedua iaitu kalimah Muhammadur Rasulullah. Dan kalimah yang kedua, jadi la ilaha illallah tu kalimah tauhid, Muhammadur Rasulullah tu dia panggil kalimah Rasul. Kalimah yang kedua iaitu kalimah Rasul. Muhammadur Rasulullah itu memberi faedah akan ikrar dengan risalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalimah yang kedua Muhammadur Rasulullah tu memberi makna kepada kita akan sifat-sifat Rasulullah itu, iaitu sidik, amanah, tabligh, patonah. Dan lawan dia tu mustahil harus 1 9. Jadi dalam Muhammadur Rasulullah tu ada 9 aqaid situ. Yang kita kena tahulah, yang kita kena tahu, yang kita kena tahu dan kita kena ceraklah. Boleh kita hurai, boleh kita faham. Kalau kita kata Nabi itu sidik, lagu mana sidik tu? Apa kita kata sidik? Dia kita boleh faham lah. Begitu amanah, apa kata amanah? Sekian mana amanah? Setara mana amanah? Apa dikatakan amanah? Jadi kita boleh bicara belakang benda tu. Yang mana itu merupakan sifat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lazim daripadanya membenarkan dia pada tiap-tiap barang yang mendatang dengan dia. Jadi kita kena membenar gapo mari sebagai sifat Muhammadur Rasulullah tu. Hak tadilah Pak dari sini amanah tabligh petonah tu kena membenarkan dia. Dan masuk di bawahnya wajib benar. Tengok wajib benar maknanya sidik. Dan amanah, amanah. Dan patonah maknanya kedik. Dan tabligh makna menyampaikan. Dan masuk di bawahnya pula mustahil atas mereka itu dusta, khianat, bodoh, dan kisman maknanya sembunyi. Dan masuk di bawahnya pula
harus segala sifat manusia tiada membawa kepada kekurangan pada hak mereka itu rasul, kerana bahawasanya penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatang ia dengan wajib membenarkan yang demikian itu sekaliannya. Maka inilah 9 akidah. Maka apabila dihimpunkan kepada barang yang telah lalu atas tadi, dan la ilaha illallah tu, nescaya adalah sekaliannya 50 akidah. Lah gitu. Cuba kita bilik lebih kurang lah. Sifat 20. La ilaha illallah tu ada 20 wajib, 20 mustahil, 1 haruf 41. 41 Muhammad Rasulullah ni 4 wajib, 4 mustahil, 1 haruf. Apa namanya 9. 41 campur 9 jadi 50 akidah dia kata sini. Betul lah, 50 akidah dia disebut sini. Jika kita berkata dengan subuk al-ihwal dan ketiadaan sifat idrak, tu pun tak termasuk al-ihwal dengan idrak lagi tu, dan sifat takwin, takwin tak masuk, terlebih cedar. 2 sifat manawiyah yang melazimkan kedua sifat idrak dengan takwin tadi. Dan mustahil lawannya pula, lawan dengan mustahil sekaliannya. Maka jika kita berkata dengan subuk sekaliannya demikian itu pula, nescaya adalah sekalian akidah menghimpunkan dia oleh 2 kelima syahadah itu 58 akidah. Tadi kata 50 dah, capur ni pula 8. 8 tu lagu mana? Idrak dengan takwin 2. Mustahil dia 2, 4. Dalam takwin itu 2. Dalam idrak tu 2. 2 yang wajib. Lawan dia 2 jadi mustahil. Jadi 2, 4. 4. Lawan pula 4, 8. Tadi 50. Jadi ni jadi 58 akidah, betul lah. 58 akidah. Adapun jika kita berkata dengan ketiadaan ihwal adalah idrak dengan takwin tadi, dan sekalian yang tersebut, maka adalah perhimpunannya 36 jua. Mana 36 pula? 36 ni kita tak kira sifat apa nama ni, hak dia kata al-ihwa tadi, takwin ni idrak begitu tak kira, manawiyah begitu tak kira. Jadi kita kira sifat sekat 13 ya. 13 kalau 13 26 ya. 13 26 harus 1 27. 30 ni nanti. 30 ni mana ni? Tinggal ni. 30 ni. Dengan digugurkan sifat manawiyah tadilah. 7. Dan segala lawannya lawan manawiyah gugur. Jadi tinggal 30 ni. Nanti sekali lagi kita tengok. Sifat 20 kalau buat manawiyah jadi 13.
13 20 ni. Ada jaga dia ni. 20 ni. Ha? 20 ni lepas tu 20 ni satu haruf 27 ada. Satu haruf 27. Campur dengan hak Nabi tadi. Berapa 9 tak? 9. Pak wajib. Pak mustahil. Satu haruf 9. Jadi 20 ni campur 9. 20 ni ke tadi? 20 ni campur 9 berapa? 35 tak? Campur harus so. Jadi 30 ni. 30 ni. Jumpa dah tu. Tu 30 ni. Tu saya kita ni kata ni. Olah bagimu bahawasanya dua kalimah ini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ni mengandung akan sekalian akidah yang telah terdahulu sebutlah, bahkan sekalian hukum itu masuk di bawah Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau campur di segi hukum pula, hukum dalam Islam ni hak 3 hukum tu, hukum adi, hukum akal, hukum syar'i ni tak termasuk itu lagi. Hingga berkata setengah ulama, bermula Muhammad Rasulullah itu lauk yang meliputi, maknanya luahnya. Allah tak luah guana hidup kita ni manusia ni. Tiba serbi gotum goni dengan ekonominya, dengan politik, dengan sosialnya, dengan ibadat khususnya. Seribu kehidupan ni yang disebut sebagai way of life. Cara hidup kita. Way of life kita ni luar seribu serbi. Meliputi. Sama meliputi dunia dan akhirat. Dan la ilaha illallah itu satu titik daripadanya, artinya mentauhidkan Allah itu setengah daripada barang yang mendatang dengan dia oleh Rasulullah. Jadi Nabi royak kita sibuk lebih. Tetapi ingat, la ilaha illallah tu so daripada hak banyak tu. Hak ni lah tubik perkataan daripada orang hakikat. Dia kata suhu kasrah fil wahdah. Tengok banyak ni makhluk ni fil wahdah pada satunya Allah. Lah gitu. Ataupun suhu wahdah fil kasrah, tengok yang satunya Allah ni dalam banyak dalam makhluk ni. Lah gitu. Dan barangkali kerana hikmah yang tersebut itu, iaitu yang menghimpunkan kedua la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tu akan sekalian aqaid serta pendek keduanya menjadi oleh syarat akan keduanya terjemuh bagi barang yang di dalam hati daripada iman, dan tiada terima seorang Islam melainkan dengan keduanya. Jadi kedua makna Islam kalau sini maksudnya kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ataupun Islam dengan iman lah seorang itu yang diterima. Sebab la ilaha illallah tu mengandungi keimanan, Muhammadur Rasulullah tu mengandungi keislaman. Dia ketahuilah. Wallahu a'lam.